أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان العباد منهج تربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإصلاح والتأديب، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, di ta'ala kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk menyempurnakan perbincangan kita tentang hukum hakam hudud dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini kita pindah kepada kita telah selesai dalam bab zina pada siri yang lepas. Jadi pada hari ini kita pindah kepada bab yang dinamakan al-qazfu. Bab yang dinamakan al-qazfu. Al-qazfu ni, al-qazfu adalah tuduhan. Adalah tuduhan. Tuduhan apa tuan-tuan? Tuduhan yang berkaitan dengan zina. Faslun fil qazfi. Fa in qadhafa ghairuhu bizina fa alaihi hadul qazfi. Kalau seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan yang berkaitan dengan zina, fa alaihi hadul qazfi, maka dia akan kena had qazaf. Had qazaf. Jadi had qazaf ni apa tuan-tuan? Had qazaf, had bagi orang yang menuduh zina adalah 80 kali sebatan. Tuan-tuan, zina 100, yang tuduh zina 80, minum arak 40. Maksudnya menuduh orang zina ni dosanya lebih besar daripada minum arak, sebab hadnya lebih tinggi, hampir-hampir kepada perbuatan zina sendiri tuan-tuan. Sebab zina 100, orang yang tuduh orang berzina 80. Jadi tuduh berzina tuan-tuan tidak semestinya dengan lafaz yang soreh, awak berzina. Kalau ada apa-apa lafaz yang menunjukkan perbuatan zina, contoh ni pelacur ni, kan kita tengok kadang orang bergaduh Facebook, pelacur. Atau kata perempuan sundal. Sundal maksudnya apa tuan-tuan? Zina lah. Atau kata perempuan jalang. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini, tuduhan-tuduhan seperti ini, walaupun dia tak gunakan lafaz zina, tapi dia sebutkan lafaz pekerjaan orang yang berzina, atau biasanya orang zina dituduh, dilempar dengan perkataan tersebut, maka orang itu boleh dikenakan had qazaf. Orang itu boleh dikenakan had qazaf, boleh dikenakan 80 kali sebatan. Jadi dalam bab maruah ni tuan-tuan, Islam meletakkan ianya dalam satu kedudukan yang tinggi. Sebab apa? Sebab kalau orang yang dituduh, orang yang menuduh tidak dihukum, maka walaupun orang yang tuduh ni cuba mempertahankan diri, dijelaskan, tapi sedikit sebanyak maruah dia akan tercela di hadapan masyarakat. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tengok situasi politik kita 10-20 tahun sekarang ni, maksudnya last kali tuduhan yang berkaitan dengan ni lah, berzina, liwat dan sebagainya. Saya bukan kata dia salah atau tak salah. Kita tidak ada hak untuk menentukan siapa yang bersalah. Tapi tuan-tuan, kalaulah dia dihukum tidak bersalah, sepatutnya perbicaraan bukan terhenti begitu sahaja. Bila tak dapat datangkan bukti yang orang tu bersalah, dia tuduh bersalah, maka hakim perlu memutuskan orang yang menuduh kena hukuman. Barulah orang tidak mudah-mudah untuk menuduh orang. Jadi kita confuse. Jadi bila tuduh, senyap, tak ada apa tindakan. Yang kena tuduh tak kena tindakan berzina atau liwat, yang menuduh tidak kena hukuman qazaf. Jadi akan ada pihak yang dizalimi. Betul tuan-tuan? Akan ada pihak yang dizalimi. Jadi dalam bab maruah, Islam meletakkan satu darjat yang tinggi. Sebab tu tak boleh mudah-mudah tuduh orang. Sebab tu kita dah bincang tuan-tuan sebelum ni,
Zina sabit kalau ada dua bukti. Zina sabit kalau ada dua bukti. Yang pertama, sama ada 4 orang saksi yang adil, yang warak, yang bagus, yang terkenal dengan orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Dia nampak dengan mata dia, seperti pen masuk dalam penutup. 4 orang nampak jelas. Maksudnya kalau 4 orang ni jumpa hakim, dia kata betul saya nampak, ni kata betul saya nampak, 4 ni kata nampak, barulah boleh disabitkan zina. Jadi kalau sekadar nampak lelaki masuk rumah perempuan atau perempuan masuk rumah lelaki, kita tak boleh mudah-mudah kata dia berzina, sebab masih ada kemungkinan yang dia tidak berzina. Sebab tu kita Jabatan Agama banyak tangkap haluan, kan? Tuan-tuan tanya kenapalah Jabatan Agama ni jatuhkanlah hukuman zina sebab 100 kali. Tuan-tuan, kalau pun digazetkan hukuman 100 kali, kita nak jatuhkan mana, macam mana tuan-tuan kalau tidak ada orang saksi nampak? Salah. Jadi kita boleh jatuhkan hukuman haluat. Dan macam yang kita bincang, sebab apa haluat banyak denda tak dipenjara. Saya tanya tuan-tuan seorang hakim syar'i, dia peluang satu majlis, kebetulan saya dapat duduk dengan salah seorang daripada hakim syar'i di Pahang ni. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang budak-budak kita ni Ustaz, dia masalah kat sini je. Maksudnya dia ni jahat dia dengan perempuan je. Dia tak mencuri, dia tak bunuh orang, dia tak pukul orang, dia bukan gangster. Cuma dia ni dengan perempuan habis. Yang perempuan ni sama, perempuan ni baik, cuma masalah dia dengan lelaki je. Dan kita tak ada penjara khusus untuk kesalahan syariah. Jadi pengalaman ni, bila jatuh ke hukuman penjara, mula-mula pandai berzina tuan-tuan, masuk penjara keluar jadi perompak. Sebab apa? Sebab dalam penjara tu bercampur dengan orang-orang yang teruk. Jadi mungkin itu antara faktornya. Jadi apakah syarat-syarat qazaf? Bukan boleh main hukum. Orang ni kena hukuman qazaf, kena hukuman tuduhan. Kalau dia tuduh, ada 8 syarat sampai dia boleh dikenakan hukuman qazaf ni. 3 daripada orang yang menuduh. 3 yang syarat pada orang yang menuduh. Yang pertama apa? Dia mestilah orang yang baligh. Sebab hadis yang kita biasa dengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, urufi al-qalam an salasa. Diangkat pen daripada 3. Angkat pen. Angkat pen maksudnya tak catat lah. Bahasa Arab ni banyak balaghahnya. Kadang-kadang sekali pandang tak perasan. Diangkat pen daripada 3. Diangkat pen tu punya maksudnya apa? Maksudnya malaikat tak tulis dosa walaupun dia buat salah. Jadi dia tidak akan dikenakan had. Antaranya siapa tuan-tuan? Antaranya kanak-kanak sebelum dia balik. Antaranya siapa lagi? Orang yang gila. Lagi orang yang terlupa. Jadi 3. Ayakuna balighan. Yang pertama, orang yang menuduh ni dia mesti dah balik. Macam kita cakap dalam mazhab Syafi'i ada 3 tanda balik. 3 tanda yang datang pada perempuan dan 2 tanda yang datang pada lelaki. Itu nama balik. 2 tanda yang datang pada lelaki sama ada dia keluar air mani, mimpi keluar air mani, ataupun cukup 15 tahun hijri. Yang pada perempuan keluar air mani ataupun keluar haid ataupun cukup 15 tahun hijri. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Balik. Yang kedua, akil, orang yang berakal. Jadi mestilah bukan orang yang gila. Mestilah bukan orang yang gila. Dan mestilah dalam keadaan dia sedar. Kalau dalam keadaan dia tidak sedar, maka dia tidak akan dikenakan had. Contoh mengigau. Tengah mengigau dia tuduh orang zina. Kan kita suka viral. Kita pun rakam. Ada kawan dia rakam tuan-tuan.
Rakam dia mengigau. Dia ni lah berzina dengan ni, rakam. Lepas tu bawa kes tu pergi ke hakim, hakim tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan tidak sedar. Tapi bukan semua keadaan. Kita dah ulang banyak kali kita ulang lagi. Bukan semua keadaan tidak sedar tidak dikenakan hukuman. Ada masalah-masalah walaupun dia berada dalam keadaan tidak sedar, tapi dia kena hukuman. Contohnya apa tuan-tuan? Contoh orang yang minum arak dengan sengaja. Orang yang minum arak dengan sengaja, segala perlakuannya dia ambil kira. Kalau masa dia mabuk, dia tak sedar, dia meracau, dia tuduh orang berzina, dia kena hukuman qazaf. Dia meracau tak sedar, dia bertidur, dia ni berzina ke dia ni, kena. Ataupun dia berzina, masa tak sedar, dia minum arak sengaja, berzina, dia kena hukuman zina. Dia bunuh orang, dia kena hukuman bunuh. Sebab tu ulama kita kata arak adalah ibu bagi segala kejahatan. Arak adalah ibu bagi segala kejahatan. Sebab tu kalau orang baru nak bertaubat, dia banyak lakukan dosa, kan? Dia membunuh orang, dia mencuri, dia berzina, dia minum arak. Jadi perbuatan apa yang pertama kita kena suruh dia berhenti? Arak, tuan-tuan. Sebab arak adalah ibu pada segala kejahatan. Arak dan seumpama dengannya. Dan seumpama dengannya. Dadah dan sebagainya. Jadi itu kena suruh berhenti dulu, barulah dia boleh berubah menjadi seorang yang baik. Tapi kalau berterusan minum arak ni susah, tuan-tuan. Kalau berterusan minum arak, susah untuk menjadi orang yang baik. Jadi macam kita kata tadi, kalau hilangnya akal disebabkan minum arak dengan sengaja, maka segala kesalahannya dikira. Tak boleh tak kira, tuan-tuan ya. Macam kita bincang sebelum ni, isu bawa kereta dalam keadaan mabuk. Kalau dia langgar orang dalam keadaan dia tak sengaja, tapi dia mabuk tu sengaja, sepatutnya dia dikenakan hukuman bunuh. Dia dikira membunuh dengan sengaja. Tak kisahlah tuan-tuan, yang bawa kereta tu Melayu ke, Cina ke, agama Islam ke, Buddha ke, sepatutnya dia dikenakan hukuman bunuh. Yang ketiga, syarat bagi orang yang menuduh, wa alla yakuna walidal maghzuf. Dia bukanlah ayah. Ayah kat sini maksudnya orang tua lah kalau terjemah bahasa Melayu. Kalau terjemah ayah ni tak sesuai, kita ingat ayah je dah orang tua. Ayah, mak dan ke atas. Maksudnya ayah, mak. Mak kalau cerupa, geram anak, perempuan jalan, dia marah anak dia, kan. Jadi anak dia ngadu pada hakim, dia tidak akan dikenakan hukuman qazaf. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mak adalah asal keturunan, jadi ada keringanan. Asal keturunan kalau lakukan sesuatu kepada furuk, kepada orang bawah, anak, cucu sebagainya, maka dia dimaafkan. Tapi hakim boleh kenakan hukuman yang lain, penjara dan sebagainya. Cuma tak kena hudud lah, tuan-tuan. Bila tak kena hudud, bukan bermakna dia bebas, tak. Bila tak kena hudud, hakim boleh mengenakan dia hukuman ta'zir. Sebab tu kalau kita kata saya nampak, jangan cakap dia berzina, saya nampak dia berpeluk. Saya tak tahu, seolah-olah macam zina, saya nampak lelaki atau perempuan, tapi saya tak nampak buatan tu. Bukan makna dia tidak kena hukuman zina. Kalau jelas 4 orang nampak tapi tak nampak, seperti pen masuk dalam perutupnya tak nampak, tapi nampak lelaki duduk atas, perempuan duduk bawah, buat apa? Bukan maksudnya dia bebas, tak. Hakim boleh kenakan hukuman ta'zir. Hakim boleh kenakan hukuman ta'zir, denda, penjara, macam yang mahkamah syariah kita buat. Boleh ya? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan 5 syarat yang ada pada maghzuf, orang yang dituduh. Orang yang dituduh ni ada 5 syarat.
Maksudnya kalau dia ada 5 benda ni, barulah orang yang menuduh tadi akan kena hukuman qazaf. Yang pertama apa? Ayyakuna musliman. Yang dituduh mestilah orang Islam. Maksudnya kalau dia tuduh orang kafir, dia tak kena hukuman qazaf. Tapi adakah maksudnya dia bebas? Tak, dia tak bebas. Kita dah bincang, kita dah cakap tadi dah. Maksudnya kalau dia tuduh orang kafir buat aduan, bukan maksudnya dia bebas. Tak, dia akan dikenakan hukuman takzir. Sebab sebahagian ulama berpandangan orang kafir tidak termasuk dalam hukuman dalam hudud. Dia tak termasuk dalam masa hudud. Sebahagian ulama mengatakan yang termasuk hudud ni adalah hanya orang Islam sahaja. Melainkan kalau dalam agama mereka pun memang kena macam tu. Contoh macam Yahudi kan. Agama Yahudi banyak permasalahan dia yang sama dengan kita. Seterusnya balighan, dia mesti balik. Kalau tuduh budak-budak, tidak dikenakan hukuman qazaf, tapi boleh dikenakan hukuman takzir. Yang ketiga, akilan, mestilah orang-orang yang berakal. Kalau tuduh orang gila, tak. Hurran, mestilah merdeka. Kalau dituduh hamba, dia tidak dikenakan hukuman qazaf. Yang penting tuan-tuan, mestilah afifan. Perempuan tu mestilah afif. Afif maksudnya apa? Maksudnya perempuan yang menjaga maruah, perempuan yang tidak terkenal dengan perbuatan yang tidak senonoh. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah SWT ketika mana membincangkan tuduhan qazaf, Allah kata apa? Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang tuduh perempuan-perempuan yang baik. Nampak? Jadi yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang menjaga diri mereka. Tapi kalau perempuan yang memang tak baik, contoh, sekarang ni banyak tuan-tuan, astaghfirullahalazim, banyak. Dia buat live, dia cerita lucah. Dia buat live, dia cerita hari tu kan, aku kan cerita peluk lelaki, berzina lelaki, dia cerita live, dia cerita. Jadi kalau orang tuduh dia dah tidak dianggap sebagai muhsanat. Bukan dalam kalangan perempuan yang menjaga maruah diri. Dia cerita keburukan diri dia kat orang. Jadi bila orang tuduh, pelacur, boleh tak dia sabitkan kita, dia dakwa kita kat mahkamah syariah dan kita kena hukuman qazaf? Tak. Orang yang menuduh ketika itu tidak akan dikenakan hukuman qazaf. Sebab apa? Sebab perempuan tu bukanlah perempuan yang menjaga maruah. Atau memang dia kerja dia sebagai seorang pelacur. Jadi orang cakap dia pelacur, memang kerja terkenal, dia mengiklankan diri sebagai seorang pelacur, dia iklankan secara terbuka, orang tahu. Jadi kalau ketika itu dia dituduh sebagai seorang pelacur, dia dituduh berzina, maka orang yang menuduh tidak akan dikenakan tindakan. Sebab tu kita kena tutup ruang fitnah, tuan-tuan. Jangan kita selalu minta orang lain berfikir. Jangan kita selalu minta orang lain berfikir, dan keadaan kita selalu timbulkan fitnah. Jadi ruang-ruang fitnah kita kena tutup. Ruang-ruang yang boleh menyebabkan kita dilemparkan fitnah, kita kena tutup. Jangan selalu minta orang sangka baik dengan kita. Kalau kita selalu lakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang boleh sangka buruk, jangan. Jangan tuan-tuan, jangan. Jadi ruang-ruang fitnah, tak kisahlah berkaitan dengan maruah ke, berkaitan dengan harta kerajaan ke, berkaitan dengan harta syarikat yang kita guna ke, kita kena tutup, tuan-tuan. Kita kena tutup. Contoh, kita dibenarkan pakai kereta syarikat. Syarikat bagi kita, kita ada jawatan tertentu, syarikat bagi kita pakai kereta. Okey, jadi syarikat tu pakai kereta, bagi kita pakai kereta untuk apa, tuan-tuan?
untuk urusan syarikat, betul tak? Untuk urusan syarikat. Kebetulan kita ada urusan dekat Pulau Pinang, kan? Kita ada urusan kat Pulau Pinang. Waktu cuti Sabtu Ahad, alang-alang kita bawa isteri anak kita. Bukan satu benda yang salah, sebab kereta tu minyaknya tak macam tu juga. Kita bawa anak isteri kita, tuan-tuan. Lepas tu kita tangkap gambar, dapat berjalan-jalan di Pulau Pinang bersama keluarga, tangkap gambar dengan kita. Lepas tu orang cakap, apalah, salah guna harta syarikat. Kita marah. Sedangkan kita yang dedahkan diri kita kepada fitnah. Sebab tu pintu fitnah perlu ditutup rapat-rapat. Tak payah letak gambar. Tahu, alhamdulillah ketika bekerja sempat bawa anak-anak. Contoh, kena bagi tahu kita kerja. Maksudnya bukan bangga, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita kena baik sangka. Kadang-kadang bukan semua orang yang update kerja dia dalam Facebook sebagainya. Bukan semua orang nak tunjuk kerja dia apa. Kadang-kadang dia buat untuk tutup pintu fitnah, tuan-tuan. Saya pernah tu tahu, tuan-tuan, kerja di pusat bersyarat, banyak keluar, tuan-tuan. Banyak keluar. Jadi ada orang cek saya kat pejabat, tak jumpa. Cek tak jumpa, cari tak jumpa. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya dia pun bukan nak telefon kita. Kebetulan lalu ada orang dia suka cek orang, tuan-tuan faham tak? Ada orang panggil dia suka cek orang. Dia datang kerja tak ini? Datang kerja awal tak? Balik pukul berapa? Ada orang suka cek. Jadi cek-cek saya tak ada hari Isnin. Cek-cek tak ada, cek-cek tak ada, kan? Dapatlah aduan ke Jabatan Agama Islam Pahang. Katanya guru-guru pusat bahasa ramai-ramai ponteng hari Isnin. Ramai-ramai ponteng hari Isnin. Bos saya panggil lah pejabat. Dia kata susah lah macam ni. Saya kata kenapa kita nak cari keruang? Ustazah kan tahu satu had kami bekerja. Jadi satu had kerja, kan? Satu had kita buat program yang luar. Isnin tu bagi cuti, ganti hari Ahad. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya kita cuti tu bukan sebab cuti. Kita cuti sebab hari Ahad kita bekerja. Oleh kerana kita tidak ada bayaran pada hari Ahad, jadi hari Isnin tu bagi kita cuti. Tak apalah. Jadi lepas-lepas tu, tuan-tuan, saya pun setiap kali saya kerja Sabtu Ahad, saya post, tuan-tuan. Saya post lah kat Facebook. Alhamdulillah selesai program di sini. Orang cakap pula, baru kerja Sabtu Ahad sikit nak tunjuk. Jadi nak ikut orang tak habis, tuan-tuan. Kita buat tu bukan sebab kita nak tunjuk yang kita bagus, tak. Kita perlu buat untuk menutup pintu fitnah. Bos saya siap cakap lagi, nanti Ustaz, kalau Ustaz ada program, Ustaz tampal lah besar-besar dekat depan pejabat, kami bercuti hari ini kerana kami. Saya kata buat apa? Sampai tahap macam tu tak payahlah, betul tak? Sampai tahap macam tu tak payahlah. Jadi begitu. Kena. Jangan biarkan orang jumpa jalan untuk memfitnah kita. Jadi tu afifan. Syarat yang terakhir, orang yang tuduh mesti afif. Perempuan yang tuduh itu mestilah perempuan yang baik. Tuan-tuan, sebab apa dalam Quran Allah SWT selalu kata dalam bab qazaf ni seolah-olah ditumpukan kepada perempuan, walaupun ada juga lelaki, betul tak? Dan Quran Allah SWT kata walladzina yarmunal muhsanat, walaupun hukuman daripada lelaki dan perempuan, tapi dalam Quran Allah kata orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik. Ini menunjukkan bahawa yang banyak dituduh dengan perbuatan ini adalah perempuan. Sebab tu perempuan ni dia kena jaga-jaga, dia kena hati-hati. Kita kalau ada anak perempuan kena hati-hati. Jangan mudah-mudah bagi anak perempuan keluar dengan lelaki, walaupun dah bertunang, tuan-tuan. Nak bertuah boleh. Ni adik lelaki teman. Jangan bagi keluar berdua. Sebab perempuan ni satu mudah dipengaruhi, yang kedua mudah dituduh. Tuduh. Tak pun nak jumpa kat rumah. Jumpa kat rumah kita, betul tak? Nak jumpa anak perempuan kita, datang rumah kita. Saya sebelum kahwin dulu, tuan-tuan. Sebelum kahwin
bertunang. Lepas bertunang jumpa isteri tuan-tuan, saya ingat 3 kali. Pertama kat Kuantan, saya pergi tempat kerja dia sebab nak ambil borang. Kita kena borang kan, nak tukar borang. Yang kedua, masa nak ambil baju nikah, datang rumah dia. Sorry. Yang ketiga, datang rumah dia dengan keluarga. Jumpa, apa masalahnya? Kenapa mesti berdua? Dan kalau berdua ni ada cerita lain tuan-tuan. Sebab tu kita jangan baik sangka sangat. Tuan-tuan. Saya ni duduk sekolah tuan-tuan. Duduk sekolah banyak jumpa. Kadang kita cakap bapak dia tak percaya. Anak saya takkanlah macam tu. Saya kenal anak saya baik. Bukan puan, saya nak sihatkan ni supaya anak saya takkan macam tu lah ustaz. Kita jumpa gambar tuan-tuan, kita pun hantar gambar. Kadang-kadang dalam handphone anak-anak ni kita rampas, kita jumpa gambar, kita hantar gambar 1, 2, 3, barulah ya Allah anak saya macam ni. Sebab tu saya kata puan, jangan mudah-mudah bagi anak perempuan keluar dengan lelaki. Dia dah kena, orang kita ni biasa kalau dah kena barulah. Di Kuala Lumpur ada satu kes tuan-tuan, kita nasihatkan mak dia, tengok anak saya keluar, kita kata kalau susah-susah macam ni makcik, kahwinkan je lah. Okey, keluarga perempuan setuju. Keluarga lelaki cakap takkan nak kahwin, anak saya bos 19 tahun, anak saya muda lagi, tunggulah besar sikit kahwin. Sampai tahap tuan-tuan, perempuan ni boleh tidur rumah lelaki ni boleh tidur rumah perempuan, keluarga dia terbuka. Dia yakin takkanlah jadi apa-apa. Tuan tahu tak, tiba-tiba perempuan tu mengandung. Kalau lelaki ni tadi yang kata anak saya muda lagi, datang menangis-nangis. Ya Allah, apa yang anak aku buat sampai mengandung, malulah saya. Faham tak tuan-tuan? Macam mana caranya nak kahwinkan anak saya? Orang kita bila dah kena baru fikir, dah jadi baru fikir. Patutnya kita kena kawal awal. Tak nak jumpa boleh ni adik teman. Kalau bertunang pun boleh abang teman, keluar dengan abang sekali. Tak boleh biar keluarkan berdua. Ni nasihat saya lah tuan-tuan. Nasihat saya sebagai seorang guru yang banyak nampak berlaku pada anak-anak murid begitu. Sebab apa? Antara sebab mak bapak terlampau percaya pada anak. Anak saya ni baik ustaz, anak saya ialah. Okey. Wa yuhaddu, banyak kena rotan ni tuan-tuan. Wa yuhaddu samanina sautan, 80 kali sebatan. Macam kita kata sebatan dengan rotan yang sederhana, bukan terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau tak ada rotan, boleh guna alat-alat yang lain. Seperti warid dalam kalangan sahabat, ada yang memukul menggunakan kasut, ada yang menggunakan kain, hujung kain diikat, pukul pakai kain. Jadi tidak menjadi masalah. Ada satu kes sahabat, ada satu kes seorang hamba Allah yang tua, dah tua sangat kan, berzina tuan-tuan. Tua tak larat nak bangun, berzina dengan pembantu rumah lah lebih kurang. Berzina juga tua-tua ni. Kalau boleh bangun, maksudnya tak sedar diri tuan-tuan. Faham? Orang kata apa, malaikat maut nak datang lah. Dah terlantar, tak boleh bergerak. Boleh cakap, berzina lagi. Jadi macam mana lah, lepas perbincangan macam mana, jadi ada yang mencadangkan dia dikenakan rotan dengan sekali rotan menggunakan 100 batang lidi rotan sekali. Jadi itu keringanan lah tuan-tuan, tapi kena juga rotan. Jadi kena rotan 80 kali. Itu bagi yang merdeka. Hamba, macam biasa yang kita bincang sebelum ni, hamba separuh daripada orang yang merdeka. Berdasarkan apa tuan-tuan? Berdasarkan firman Allah SWT. Allah kata apa? Fajliduhum samanina jaldah, rotanlah mereka 80 kali. Dalam kes Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh, kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu pernah dituduh sebab ada barang kemah dia hilang, lepas tu ada orang cari, ringkaskan cerita, orang fitnah lah Sayyidatina Aisyah ni. Satu kisah yang sangat masyhur. Jadi mereka yang terlibat dalam fitnah tersebut semuanya dikenakan 80 kali sebatan. Kita tuan-tuan, kalau kita
diberikan rezeki oleh Allah SWT, diluluskan rang RUU dan dibenarkan sebatan sampai 100 kali, 80 kali boleh buat tuan-tuan, kita rasa kurang dah tuduh-tuduh, betul tak? Sekarang tuan-tuan, sekarang ni bahaya. Kita kalau tak tahu, jangan ikut orang. Jangan ikut semata-mata kerana video yang tak berjelas dan sebagainya, jangan kita ikut. Kalau ikut hukuman hudud ni tuan-tuan, kalau orang tulis ada kes baru dibicarakan, kita orang kita kan suka mengulas kes. Sebab tu kadang-kadang surat khabar ni jahat. Surat khabar ni jahat. Siapa yang anak dia bercita jadi wartawan, cakap ke anak hati-hati, sebab surat khabar jahat. Dia tak tajuk yang seolah orang yang tuduh tu bersalah, betul tak? Kalau tak, orang tak baca. Jadi bila nampak dia si Fulan dibicarakan atas tuduhan berzina, si Fulan dibicarakan atas tuduhan berhalal atau berzina, si Fulan dibicarakan atas tuduhan liwat, kita pun komen ke bawah. Itulah kan, suka main belakang. Contoh, kita komen-komen macam tu tuan-tuan. Kalau RUU ini, kalau undang-undang ni dilaksanakan, undang-undang Islam ni lah, saya rasa tuan-tuan tak ramai yang komen macam tu, betul tak? Sekali dua kes mungkin, tapi bila tu screenshot masuk mahkamah 80 kali sebatan depan orang ramai, dah kena 3-4 orang tuan-tuan, kuranglah sikit mulut jahat ni. Jadi itu tujuan dikenakan hukuman tersebut. Okey. Cuma di sini ulama kita membicarakan, letakkan ada beberapa golongan yang dikecualikan hukuman tersebut. Maksud ada orang yang menuduh tapi tak kena, ada yang menuduh tapi tak kena. Berapa golongan? 3 golongan. 3 perkara yang boleh, 3 perkara yang boleh menggugurkan kes ini. 3 perkara yang boleh menggugurkan kes qazaf ni tuan-tuan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama iqamatul bainah. Datangkan bukti. Jadi bukti yang kita cakap sebelum ni, bukti zina ni ada 2 je, betul tak? Yang pertama apa? Yang pertama, kalau tuan dia mengaku, dia tuduh mengaku memang saya berzina, contoh. Ataupun kalau si penuduh berjaya mendatangkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut, melihat dengan jelas. Macam kita bincang dulu, seperti pen masuk dalam penutupnya, 4 orang nampak jelas mengaku, 4 orang yang adil mengaku, barulah dia digugurkan. Sebab tu dalam Quran Allah SWT kata, "Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum." Orang yang tuduh ni, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang yang saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka rotanlah mereka. Rotanlah mereka. Jadi itu yang pertama, saksi. Yang kedua, afil makzuf. Orang yang dituduh tu ampunkan, orang yang tuduh maafkan. Ini istimewa undang-undang Islam tuan-tuan. Ini keistimewaan. Sebahagian daripada hukum hakam, undang-undang yang berkaitan dengan hukum hakam, sebahagian daripadanya boleh gugur disebabkan kemaafan. Macam kita bincang sebelum ni, bunuh kan, kalau waris maafkan, maka boleh digugurkan hukuman bunuh, kena bayar diat. Macam tu juga qazaf, tuduhan. Jadi tuduhan itu boleh gugur kalau dimaafkan. Siapa yang maafkan? Diri dia sendiri maafkan. Sama ada dia nak maafkan sendiri, ataupun orang yang menuduh tu minta maaf, tolonglah maafkan saya, gugurkanlah dakwaan. Dia pun cakap okey, saya setuju.
maka semata-mata dia sujud, boleh digugurkan. Dalam masalah hudud tuan-tuan, kita dah bincang dah sebelum ni. Qisas, dalam semua masalah qisas boleh, manusia boleh maafkan. Betul. Manusia yang ada kaitan boleh maafkan. Tapi dalam bab hudud tak boleh, melainkan masalah ini. Melainkan masalah ini. Jadi dalam mazhab kita, melainkan masalah ini boleh dimaafkan. Okey. Yang ketiga, li'an. Li'an ni apa tuan-tuan? Sumpah laknat. Sumpah laknat ni, siapa yang sumpah? Isteri. Ini masalah kalau suami dan isteri. Tapi sumpah laknat ni bahaya tuan-tuan. Maksudnya dia bersumpah, kalau dia tak betul, laknatullah. Sesungguhnya laknat Allah ke atas aku. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, apa yang lagi besar daripada laknat Allah? Apa yang lagi besar daripada manusia yang dilaknat oleh Allah? Tak ada. Manusia yang paling teruk, paling hina adalah manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ni dalam bab li'an tuan-tuan. Li'an dalam masalah apa saya lupa ya, tapi kita akan jumpa insya-Allah dalam fiqh. Li'an, dia bersumpah, seorang suami tuduh isteri dia, tuduh isteri dia berzina, ataupun cakap anak ni bukan anak dia, anak ni bukan anak dia. Contoh yang terdekat yang berlaku tuan-tuan, ada satu tersebar. Tuan-tuan ada tengok, ada video seorang suami, dia buat majlis, isteri dia mengandung, jadi dia buat majlis meraihkan, sempena meraihkan anak yang baru hadir. Dia pun jemput saudara mara sebagainya, jemput isteri dia datang, dan jemput orang yang check in hotel dengan isteri dia. Jemput orang yang check in hotel dengan isteri dia. Dia jumpa rakaman sebagainya, dia dapat rakaman tu. Jadi perempuan tu check in hotel, masuk hotel, nampak kat pintu tu dia masuk berdua dengan lelaki tu. Aku lihat dia pun buat tuan-tuan, buat program sebagainya. Tiba orang jemput dia, ucapan dia kata, seperti mana kamu semua tahu, tak lama lagi saya dapat anak, jadi saya sangat gembira. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, anak ini bukanlah anak saya, anak ini adalah anak dia. Isteri dia bangun tuan-tuan ya. Buktinya ada, peguam dia buka, cek, nampak video berdua masuk check in hotel. Ni orang Inggeris ya tuan-tuan. Ini termasuk dalam hukuman li'an. Dan dia menafikan kandungan itu bukan anak dia. Dia kata kandungan tu adalah anak dia ni. Jadi marilah kita mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Lepas tu dia keluar tuan-tuan. Jadi ini termasuk dalam bab li'an. Jadi kalau terjadi seperti ini, tidak ada bukti, isteri ini boleh menafikan. Tapi dia kena buat apa tuan-tuan? Dia kena sumpah laknat. Sama ada dia cakap isteri dia zina, atau dia cakap anak lahir tu bukan anak dia. Jadi isteri kena sumpah laknat berapa kali? 5 kali. Kalau isteri sumpah laknat 5 kali, automatik suami ni akan kena hukuman qazaf. Tapi kalau suami ni dia balas adik, dia pun buat sumpah laknat pula 7 kali. Sumpah laknat balas 7 kali. Dia sumpah laknat mengatakan bahawa aku bukanlah kalangan orang-orang yang berbohong, maka kes itu akan tergantung. Tidak akan ada sesiapa yang kena hukuman. Jadi Allah lah yang tentukan hukuman pada mereka. Tapi bahayalah. Sebab tu jangan sikit-sikit sumpah laknat. Bahaya tuan-tuan. Bahaya kan. Maksudnya kalau kita berani-berani nak bertahankan kesalahan kita sumpah laknat, takut betul-betul Allah laknat kita tuan-tuan, hina kita tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Kita habis had qazaf. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan masuk had minum arah. Okey, cukup setakat ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.